Di bawah bayang nama keluarga. Namaku Royalty Grant. Seorang wanita yang dulu hidup di bawah bayang nama keluarga yang terlalu besar. Hingga aku hampir lupa siapa aku sebenarnya. Orang luar selalu nampak kami seperti keluarga yang sempurna. Gambar senyum di majalah, pesta mewah, pakaian berjenama. Dan kata-kata yang disusun rapi untuk menutup retak di sebalik pintu rumah kami. Tapi di dalam, semuanya kosong. Sejak kecil, aku diajar bahawa nilai diriku bergantung pada siapa yang aku jadi di hadapan orang lain. Ayah selalu berkata, dalam keluarga ini, maruah datang dulu, perasaan kemudian. Dan ibu akan tersenyum tanpa suara. Kerana dia sendiri sudah lama belajar menelan semua yang ingin dia jeritkan. Aku membesar dengan cara yang pelik, penuh kemewahan tapi kekurangan kasih. Semua benda aku ada. Tapi tiada siapa yang benar-benar hadir. Setiap kali aku cuba berbual, jawapan mereka hanyalah, bukan masa sekarang, Royalty. Bersikap matang sedikit. Maka aku belajar menjadi senyap. Aku belajar menukar tangisan menjadi senyum. Dan menukar luka menjadi cara berpakaian yang lebih cantik. Kerana di dunia kami, penampilan adalah bentuk cinta paling tinggi. Namun sekuat mana aku cuba ikut aturan mereka, aku tetap tak pernah cukup. Bila aku berjaya, mereka kata aku angkuh. Bila aku gagal, mereka kata aku memalukan nama keluarga. Dan lama-kelamaan, aku mula percaya, mungkin aku memang masalahnya. Sampai satu malam, semuanya berubah. Aku baru pulang dari satu majlis amal keluarga. Lampu rumah masih menyala. Dan suara mereka bergema dari ruang tamu. Ayah, ibu, dan abangku, Jason. Royalty tak layak uruskan projek ini, suara ayah tegas. Dia terlalu emosional. Aku berdiri di tangga, mendengar tanpa mereka sedar. Ibu coba bersuara perlahan. Dia cuma perlukan peluang, sayang. Tapi ayah memotong tajam. Cukup dengan alasan. Aku takkan biar reputasi keluarga ini hancur sebab kelemahan dia. Seketika, semuanya jadi kabur. Aku berpaling ke bilik, menutup pintu perlahan-lahan. Dan untuk pertama kali dalam hidup, aku tak menangis. Aku cuma duduk diam, kosong. Menyadari bahawa aku boleh hilang di tengah keluarga sendiri. Dan tiada siapapun akan sedar. Beberapa hari kemudian, aku buat keputusan yang aku sendiri tak percaya. Aku kemas barang, hanya satu bit kecil, beberapa pakaian, sebuah jurnal, dan sekeping foto ibu waktu muda. Aku tinggalkan nota pendek di meja makan. Saya bukan pergi kerana benci. Saya pergi kerana saya perlu tahu siapa saya bila tiada siapa melihat. Dan malam itu, aku tinggalkan rumah yang membesarkan aku. Berjalan perlahan-lahan di bawah cahaya lampu jalan. Dengan hati yang bergetar antara takut dan lega. Los Angeles menjambut aku dengan kesepian yang jujur. Tak ada siapa peduli siapa aku. Tak ada nama keluarga yang perlu dijaga. Cuma aku, Royalty yang belajar semula cara hidup dari kosong. Aku menyewa bilik kecil di atas kedai buku lama. Kerja sambilan di kafe pada waktu siang. Dan menulis di jurnal setiap malam. Dan di sanalah, antara bunyi lalu lintas dan musik jalanan, aku mula kenal sesuatu yang aku tak pernah faham sebelum ini, diri sendiri. Suatu malam, ketika aku menulis di tingkap, aku sedar sesuatu. Selama ini, aku tak pernah benar-benar hidup. Aku hanya wujud untuk memenuhi dersi yang orang lain mahukan. Tapi di kota asing ini, aku bebas menjadi sesiapa. Bahkan jika itu bermakna bermula dari tiada apa-apa. Mungkin kehilangan bukan hukuman, aku tulis dalam jurnal. Mungkin ia cara alam mengajar kita menghargai apa yang benar-benar milik kita, bukan yang diwariskan, tapi yang kita bina sendiri. Dan dengan itu, aku mula menulis semula kisah hidupku. Kali ini, dengan tanganku sendiri. Hari-hari pertama di Los Angeles terasa ganjil. Kota ini tidak seperti rumah lama. Di sini, tiada orang mengenal aku. Dan tiada siapa peduli tentang nama keluargaku. Pada awalnya, aku takut dengan kesunyian. Bilik sewaku kecil. Dindingnya nipis hingga aku boleh dengar bunyi orang batuk di sebelah. Dan setiap malam, lampu jalan menjinari separuh wajahku yang termenung di tingkap. Tapi di cerah sunyi itu, aku mula rasa tenang. Tiada suara yang menilai. Tiada arahan yang mengawal. Hanya aku,
dan kebebasan yang asing tapi indah. Kerja di kafe kecil di sudut jalan Melrose bukan pekerjaan impian. Tapi ia jujur. Setiap hari aku belajar bancu kopi, susun roti, dan melayan pelanggan dengan senyum yang aku belum pasti tulen atau pura-pura. Pemiliknya, seorang wanita berusia 50-an bernama Maria. Cekap dan lembut. Jenis orang yang tak banyak tanya, tapi selalu tahu bila seseorang sedang terluka. Suatu pagi, dia pandang aku dan berkata, "Royalty, tangan kini halus sangat untuk kerja kafe. Dulu buat apa?" Aku senyum hambar. Dulu saya cuma belajar jadi seseorang yang orang lain nak saya jadi. Dia ketawa kecil, tapi tak mendesak. Hanya menghulur secawan kopi dan berkata, "Kalau begitu, mula hari ini belajar jadi orang yang kau sendiri nak jadi." Dan ayat itu, sesederhana manapun bunyinya, menjadi titik kecil yang mengubah seluruh arah fikiranku. Beberapa minggu kemudian, aku mula kenal beberapa pelanggan tetap. Ada Ellie, pelukis muda yang selalu datang dengan buku lakaran. Dan Grace, wanita tua yang gemar bercerita tentang masa lalunya setiap kali minum kopi hitam tanpa gula. Mereka tak tahu siapa aku. Dan aku tak pernah beritahu. Untuk mereka, aku cuma Royalty, gadis barista yang suka dengar cerita orang. Tapi entah bagaimana, dalam setiap perbualan kecil itu, aku mula jumpa serpihan diriku yang hilang. Chris pernah kata padaku, "Kita semua pernah patah, sayang. Tapi bila kau sedar kau masih mampu senyum, itu tanda kau dah mula sembuh." Kata-katanya ringkas, tapi ia melekat lama dalam hatiku. Suatu malam, aku pulang lewat. Kota masih hidup dengan bunyi muzik dari bar berdekatan. Angin membawa bau hujan dan asap jalanan. Aku berjalan perlahan sambil menatap papan tanda kecil yang menggantung di atas kafe, "Open till midnight." Dan tiba-tiba aku teringat rumah lamaku. Terbayang wajah ayah yang selalu tegas, ibu yang diam, dan abang yang tak pernah peduli. Rindu itu datang tanpa amaran, menikam dada dengan tajam. Aku berhenti di tepi jalan, mencandar pada tiang lampu sambil menghela nafas panjang. Mereka tak tahu aku rindu. Aku bisik perlahan, tapi aku pun tak tahu sama ada aku nak mereka tahu. Air mata azirnya jatuh juga. Bukan kerana benci, tapi kerana untuk pertama kali, aku izinkan diriku merasa. Beberapa hari kemudian, Maria perasan aku murung. Dia tak tanya banyak, hanya berkata sambil menepuk bahuku, "Kadang-kadang, nak sembuh bukan dengan melupakan, tapi dengan belajar melihat kenangan tanpa rasa takut." Aku pandang dia, mata berkaca. Dia senyum kecil. "Hidup ni bukan tentang siapa yang tinggalkan kau, Royalty, tapi siapa yang kau jadi selepas mereka pergi." Kata-kata itu memeluk aku lebih kuat daripada sebarang pelukan. Malam itu aku pulang ke bilik, membuka jurnal dan menulis. Luka tak semestinya hilang bila kita lari. Kadang-kadang, ia sembuh bila kita berani berhenti dan tengok semula ke belakang, bukan dengan marah, tapi dengan tenang. Hari demi hari, aku mula bernafas lebih bebas. Aku belajar menghargai pagi yang sederhana. Berkopi, bunyi hujan di bumbung, dan setiap senyum orang asing yang singgah sekejap dalam hidupku. Dan walaupun luka itu masih ada, ia tidak lagi berdarah. Ia kini hanya parut. Bukti bahawa aku pernah jatuh, tapi aku juga pernah bangkit. Musim bunga di Los Angeles datang tanpa amaran. Langit jadi lebih biru. Dan udara yang dulu dingin kini membawa bunga dan harapan baru. Setiap pagi, aku berjalan ke kafe sambil memegang segelas kopi panas. Melalui jalan yang sama. Melihat wajah-wajah yang sama. Orang yang sibuk, anak muda yang berlari ke bas, dan pengemis tua yang masih tersenyum walau tak punya apa-apa. Dulu, aku tak pernah pandang dunia seperti ini. Dulu hidupku penuh dengan peraturan dan pelan 5 tahun. Kini, setiap hari terasa seperti hela nafas yang aku baru belajar hargai. Maria mula memberi aku lebih tanggung jawab di kafe. Dia percaya pada caraku melayan pelanggan. Katanya, "Kau ada sesuatu yang buat orang rasa selesa." Aku cuma ketawa kecil, tapi dalam hati aku tahu. Mungkin sebab aku sendiri sedang belajar untuk jadi lembut pada dunia. Bukan melawan semuanya seperti dulu. Suatu petang, seorang pelanggan baru masuk. Lelaki muda, tinggi, rambut sedikit kusut, dengan kamera tergantung di bahu.
Dia senyum kecil dan berkata, "Saya baru pindah ke kawasan ni. Tempat ni nampak menarik. Apa yang nak diminum?" Aku tanya sambil mengambil cawan. Dia fikir sejenak. "Kejutkan saya. Aku bancuh minuman kegemaranku sendiri, kopi latte dengan sedikit madu dan kayu manis." Bila dia mencuba, matanya sedikit membesar. "Rasanya judo." Aku ketawa kecil. Mungkin sebab dibuat oleh orang yang baru belajar judo dengan diri sendiri. Dia tersenyum. Dan dari situ, perbualan kecil bermula. Namanya Liam. Seorang juru gambar bebas yang mengembara dari bandar ke bandar. Menangkap kisah manusia melalui lensa kameranya. "Aku suka potret," katanya. "Sebab setiap wajah ada rahsia. Dan tugas aku cuma menangkap masa sebelum rahsia itu hilang." Kata-katanya membuat aku termenung. Mungkin sebab aku pun penuh rahsia. Tapi tak tahu sama ada aku sedia untuk orang lain melihatnya. Hari berganti minggu. Liam mula datang lebih kerap. Kadang dia duduk di tepi tingkap, edit gambar di laptop. Kadang dia bawa kamera dan ambil foto suasana kafe. "Tempat ni ada jiwa," katanya suatu hari. "Bukan macam kafe lain yang sekadar jual kopi. Di sini, orang datang sebab mereka nak rasa dilihat." Aku terdiam. Mungkin sebab itu juga aku berada di sini. Bukan untuk menjago, tapi untuk dilihat semula. Satu malam, selepas kafe tutup, aku masih di dalam, mencuci meja. Liam datang mengetuk pintu kaca. Aku buka sedikit. Terkejut dia masih di situ. "Saya baru siap kerja," katanya. "Tadi ambil gambar matahari terbenam." Dan saya terfikir, saya nak ambil gambar awak. Aku ketawa kecil. "Saya? Untuk apa?" Dia pandang aku dengan tenang. "Sebab saya rasa awak belum pernah tengok diri awak macam mana bila tak berpura-pura." Aku terdiam. Ada sesuatu dalam suaranya. Jujur, tapi tak memaksa. Dia ambil gambar aku di belakang kantor. Tangan masih memegang kain lap. Rambut sedikit berantakan. Mata penat tapi tersenyum tulus. Bila dia tunjuk hasilnya di skrin kameranya, aku hampir tak kenal diri sendiri. Wajah dalam gambar itu bukan royalty yang dulu. Bukan gadis kaya yang menyorok di balik nama keluarga. Tapi wanita yang sedang belajar menerima setiap luka dan cahaya yang datang bersamanya. "Cantik," dia berkata perlahan. "Tapi bukan sebab pakaian atau cahaya. Sebab awak nampak hidup." Malam itu, bila aku pulang, aku menulis dalam jurnal. Mungkin hidup bukan tentang mencari siapa yang akan menyembuhkan kita. Tapi tentang siapa yang buat kita rasa berani untuk membuka diri semula. Hari-hari seterusnya, aku dan Liam jadi lebih rapat. Bukan dengan janji, tapi dengan kehadiran. Dia bercerita tentang pengembaraannya di India, tentang gambar anak kecil yang bermain di bawah hujan, dan bagaimana dia percaya bahawa manusia dicipta untuk saling menyembuhkan, bukan untuk saling memiliki. Aku mendengar setiap kata, dan tanpa aku sedar, aku mula belajar mencintai dunia tanpa rasa takut lagi. Satu petang, dia menunjukkan sekeping foto. Aku sedang ketawa sambil memegang cawan kopi. Di bawah foto itu tertulis, "Some people don't realize they are light until someone shows them the reflection." Aku tersenyum sambil memegang gambar itu lama. Mungkin benar. Kadang-kadang kita tak tahu kita bercahaya. Sampai seseorang menyalakan cermin kecil untuk kita lihat semula. Dan di kota asing ini, aku akhirnya nampak diriku bukan sebagai bayang keluarga, tapi sebagai cahaya yang aku cipta sendiri. Sudah 3 bulan sejak hari pertama aku bertemu Liam. Musim panas mula datang ke Los Angeles. Angin membawa berawut, dan cahaya matahari jatuh ke tingkap Homespun Cafe dengan cara yang indah. Kafe kini menjadi lebih daripada sekadar tempat kerja. Ia sudah menjadi sebahagian dari jiwaku. Maria sering usik aku. "Dulu kau datang ke sini dengan mata yang penuh luka. Sekarang kau pandang dunia macam orang yang baru jatuh cinta." Aku hanya ketawa kecil, menepis kata-katanya. Tapi jago di dalam hati, aku tahu ada benarnya. Liam bukan hanya sekadar seseorang yang singgah. Dia hadir seperti cahaya lembut di pagi hari. Tak menyirahkan, tapi cukup untuk membuat aku lihat semula keindahan hidup yang pernah aku lupa. Namun, kehidupan jarang memberi cahaya tanpa bayang. Suatu petang, ketika aku sedang menutup kantor, teleponku berdering.
Nama yang muncul di skrin membuat tanganku terhenti. Jason. Abangku. Seseorang yang aku tinggalkan bersama segala kenangan yang masih berdarah. Aku pandang skrin lama sebelum akhirnya menjawab. Hello. Suara di hujung talian tenang tapi tegas. Royalty, kau di mana? Soalan itu mudah, tapi syarat dengan beban masa lalu. Di Los Angeles, aku jawab perlahan. Dia menghela nafas panjang. Ibu jatuh sakit. Ayah suruh aku cari kau. Dunia terasa berhenti. Aku genggam telefon kuat-kuat. Ibu wanita yang selalu diam tapi sentiasa ada. Dia satu-satunya sebab aku masih mampu rasa lembut bila fikir tentang rumah. Bibirku kering. Dia oke. Dia perlukan rawatan. Tapi dia tak berhenti tanya tentang kau. Nada suara Jason berubah. Lebih lembut. Lebih manusia. Kalau kau boleh, baliklah sekejap. Untuk dia. Aku menutup mata. Dan dalam sekelip mata, segala dinding yang aku bina runtuh semula. Malam itu, aku duduk di luar kafe bersama Liam. Dia dengar kisahku tanpa menyampuk. Hanya menatap langit dan berkata perlahan. Kadang-kadang, masa lalu bukan musuh. Ia cuma minta kita datang semula bukan untuk tinggal, tapi untuk berdamai. Aku diam lama. Aku takut. Takut kada aku kembali. Aku akan hilang semua ketenangan yang susah payah aku bina. Tapi aku juga tahu. Ada luka yang hanya boleh sembuh bila kita berani pulang ke tempat yang menciptakannya. Liam menggenggam tanganku. Kalau kau pergi, jangan takut kehilangan tempat ini. Cahaya kau bukan datang dari sini, Royalty. Cahaya tu ada dalam diri kau. Kata-kata itu masuk terus ke hati. 3 hari kemudian, aku menaiki penerbangan pulang ke New York. Kota itu menjemputku dengan cara yang sama seperti dulu. Dingin, sibuk, dan berjarak. Rumah keluargaku masih berdiri megah di atas bukit. Tapi kali ini, ia tak lagi membuat aku kecil. Aku merangkah masuk dengan hati yang tenang. Bukan sebagai anak yang menagih kasih, tapi sebagai wanita yang datang untuk memberi maaf. Ibu terbaring di katil. Kulitnya pucat, tapi senyumannya masih lembut seperti dulu. Bila dia nampak aku, matanya berkaca. Royalty. Aku cepat menghampiri, menggenggam tangannya. Ibu. Dia menangis perlahan. Aku takut aku pergi sebelum sempat minta maaf. Aku menggeleng, air mata jatuh tanpa mampu ditahan. Jangan cakap macam tu, Bu. Saya pun ada salah. Saya pergi terlalu jauh, tapi saya perlu masa untuk tahu siapa saya. Dia mengelus rambutku. Sekarang aku nampak, sayang, kau bukan pergi sebab benci. Kau pergi sebab kau nak belajar mencintai diri sendiri. Dan itu bukan dosa. Kami berpelukan lama. Dalam kehangatan itu, semua yang tertahan bertahun-tahun hilang tanpa perlu banyak kata. Beberapa hari kemudian, aku duduk di taman belakang rumah, tempat yang dulu aku selalu datang bila rasa sesah. Jason datang membawa 2 cawan teh. Kau betul-betul berubah, katanya. Dulu kau mudah marah. Sekarang kau tenang macam ibu. Aku senyum. Mungkin sebab aku dah penat marah. Dia tunduk seketika. Aku minta maaf, Royalty. Aku selalu ikut ayah, aku tak pernah berdiri untuk kau. Aku menepuk bahunya perlahan. Kita semua buat apa yang kita tahu masa tu. Sekarang kita tahu lebih baik. Dia ketawa kecil. Ayah pun rindukan kau. Tapi dia tak pandai tunjuk. Aku pandang ke langit senja yang mulahi berubah warna. Mungkin masa akan lembutkan dia juga. Macam masa lembutkan aku. Seminggu kemudian, aku kembali ke Los Angeles. Maria peluk aku kuat. Kau nampak lain, katanya. Macam orang yang dah lepaskan sesuatu. Aku tersenyum. Mungkin sebab aku dah maafkan segalanya termasuk diri sendiri. Liam menungguku di luar. Bila aku menghampiri, dia senyum tanpa kata. Dan aku tahu dia faham semuanya. Kami berjalan di sepanjang jalan kecil berhampiran pantai. Ombak berdegar perlahan di kejauhan. Aku pergi untuk berdamai, kataku perlahan. Dan sekarang aku rasa ringan. Mungkin inilah makna pulang sebenar, bukan ke rumah, tapi ke diri sendiri. Dia genggam tanganku, menatap wajahku di bawah cahaya senja. Dan mungkin sebab itu aku jatuh cinta pada kau, katanya dengan nada tenang tapi jujur. Bukan kerana siapakah, tapi kerana cara kau belajar menjadi diri sendiri. Aku tersenyum,
mata berkaca. Malam itu, untuk pertama kali, aku tidak lagi takut pada dunia. Kerana aku tahu akhirnya, aku dah berdiri di antara dua dunia. Dan aku milik diriku sendiri. Sejak aku kembali dari New York, hidup terasa seperti hela nafas pertama selepas hujan. Udara lebih segar, langit lebih cerah, dan jiwaku terasa ringan. Aku tak lagi terikat pada bayang nama keluarga. Aku tak lagi takut kalau ada hari-hari aku tak sempurna. Sebab aku tahu, akhirnya aku dah temui tempat di mana aku boleh jadi aku tanpa topeng, tanpa beban. Dan di tengah ketenangan itu, ada Liam. Hubungan kami tak pernah didefinisikan. Tiada pengakuan rasmi, tiada kita berdua sekarang. Tapi dalam cara dia menatap aku setiap kali aku bercakap. Dalam cara dia senyap bila aku penat. Aku tahu cinta tidak selalu perlu dijelaskan untuk difahami. Suatu pagi, Liam datang ke kafe lebih awal dari biasa. Dia bawa bunga matahari dalam tangan. Untuk hari yang cerah, katanya sambil tersenyum. Aku ketawa. Tahu tak bunga ni lambang harapan. Dia angguk. Dan aku rasa kedah mula hidup dengan cara tu. Kami duduk di meja tepi tingkap sambil menikmati kopi. Dia tunjuk beberapa foto baru yang dia ambil. Kanak-kanak berlari di pantai. Pasangan tua berjalan bergandingan. Dan satu gambar matahari terbenam yang warnanya seperti cat air di langit. Aku nak buat pameran kecil, katanya, tentang manusia dan ketenangan. Aku memandangnya lama. Dan aku. Dia senyum. Kau inspirasi aku. Aku pura-pura ketawa, tapi dada aku bergetar perlahan. Selama ini, aku cuma jadi bayang dalam cerita orang lain. Tapi dalam lensa Liam, aku jadi sesuatu yang hidup. Beberapa minggu kemudian, pameran itu berlangsung di sebuah ruang seni kecil di pusat bandar. Aku membantu di belakang tabir menyusun bingkai, menyiapkan senarai tetamu. Dan setiap kali aku lihat namanya di poster, aku rasa bangga dengan cara yang sukar aku jelaskan. Malam pembukaan, dewan dipenuhi cahaya lembut dan bunyi musik jazz perlahan. Orang ramai bergerak dari satu foto ke foto lain. Dan di dinding utama, tergantung potret aku yang dia ambil beberapa bulan lepas. Gambar aku di belakang kantor, mata tertawa, tangan masih memegang kain lap. Di bawah gambar itu tertulis, "De moment thikos haserf." Aku hampir menitiskan air mata. Kerana skim saat yang mengubah hidupku. Saat aku pilih untuk jadi diriku sendiri, walau dunia tak mengerti. Selepas majlis tamat, aku dan Liam berjalan keluar ke jalan yang sunyi. Dia nampak tenang, tapi matanya menyimpan sesuatu. Kesenyap, aku tegur. Dia berhenti, memandang ke arah langit malam. Aku dapat tawaran kerja di Eropah. Untuk 6 bulan. Dunia di sekeliling terasa senyap seketika. 6 bulan, tanyaku perlahan. Dia mengangguk. Peluang besar, royalty. Tapi aku takut tinggalkan apa yang aku dah jumpa di sini. Aku pandang dia lama. Ada bahagian diriku yang mahu menahannya. Tapi ada juga bahagian lain, bahagian yang pernah dikurung oleh keluarga sendiri. Yang tahu cinta sejati tak seharusnya memenjarakan sesiapa. Pergilah, aku aziza berkata perlahan. Mimpi kau penting. Aku tak nak jadi sebab kau berhenti terbang. Dia menatap aku, dan untuk seketika aku lihat sesuatu yang samar di matanya antara syukur dan kesedihan. Dia merangkah setapak ke depan, memegang wajahku dengan lembut. Macam manakah boleh tenang bila aku nak pergi? Aku senyum kecil, walau air mata mula jatuh di pipi. Sebab kali ini, aku tak kehilangan apa-apa. Kau bukan pergi daripada aku. Kau cuma pergi untuk menjadi lebih daripada siapa kau sekarang. Dia tunduk, bibirnya mencentuh dahiku perlahan. Dan dalam saat itu, aku tahu cinta ini bukan berakhir. Ia cuma berubah bentuk. Hari-hari selepas dia pergi terasa sunyi tapi damai. Aku terus bekerja di kafe, membantu Maria, menulis di jurnal setiap malam. Kadang-kadang aku dapat postcard dari Liam. Foto-foto kota yang dia lawati. Disertakan nota ringkas. Kopi di sini tak sama macam buatan Kak. Setiap kali baca, aku senyum. Rindu masih ada. Tapi kali ini, rindu tak menyakitkan. Ia cuma peringatan bahawa cinta boleh wujud walau jarak memisahkan. Beberapa bulan berlalu. Musim ruro datang membawa daun-daun berguguran. Dan aku sedar,
Ketenangan bukan sesuatu yang kita cari dari orang lain, tapi sesuatu yang kita bina dalam diam, sedikit demi sedikit. Aku menulis di jurnal. Cinta sejati bukan tentang siapa yang tinggal bersama kita selamanya, tapi tentang siapa yang membuat kita belajar mencintai diri sendiri lebih dalam. Dan malam itu, aku tutup buku, meneguk kopi hangat, sambil menatap langit Los Angeles yang dipenuhi bintang. Tempat di mana aku akhirnya jumpa dua hal yang aku cari sepanjang hidup. Cinta dan tenang. 6 bulan bukan masa yang singkat. Namun, anehnya, waktu terasa cepat berlalu. Kehidupan di Los Angeles terus berjalan seperti biasa. Musim ruro menukar warna daun. Musim sejuk membawa angin yang menggigit pipi. Dan di tengah semua itu, aku terus berdiri. Lebih kuat, lebih tenang, lebih tahu siapa aku. Kafe kecil kami semakin berkembang. Maria menambah ruang bacaan kecil di sudut kanan. Dan pelanggan tetap makin ramai. Kadang-kadang, bila aku pandang mereka tersenyum menikmati kopi, aku sadar betapa jauhnya aku datang dari royalty yang dulu. Yang hidup untuk diterima, bukan untuk merasa. Suatu petang, aku sedang menulis nota pesanan pelanggan di kantor. Bila pintu kafe berbunyi, loceng kecil yang tergantung di atas pintu berbunyi lembut. Tanpa menoleh, aku berkata, "Selamat datang ke Homespun Cafe." Tapi suaraku terhenti. Kerana di depan pintu itu berdiri seseorang yang aku kenal lebih dari wajahnya. Cara dia berdiri, cara dia senyum. Riang. Dia berdiri di sana dengan beg sandang dan kamera masih di bahu. Rambut sedikit lebih panjang. Kulitnya sedikit lebih gelap tapi matanya masih sama. Tenang. Aku terdiam, hanya mampu menatapnya. Dia ketawa kecil. Takkan 6 bulan buat kau lupa suara aku. Air mata terus bergenang tanpa mampu aku tahan. Aku merangkah perlahan. Dan sebelum sempat kata apa-apa, dia sudah memeluk aku erat. Dalam pelukan itu, semua rindu yang disimpan selama ini terasa pecah. Bukan dalam kesakitan, tapi dalam kelegaan. Selepas beberapa minit, kami duduk di meja yang sama tempat dia dulu selalu edit gambar. Aku masih terdiam. Dia membuka bednya dan mengeluarkan album kecil. "Aku nak tunjukkan sesuatu," katanya. Setiap halaman album itu penuh dengan gambar. Wanita tua di tenis tersenyum sambil menjual bunga. Anak kecil di prek berlari di bawah salji. Lelaki tua bermain gitar di tepi jalan Paris. Dan di tengah album itu, ada satu gambar hitam putih. Aku, di kafe ini, sedang tersenyum ke arah kamera yang aku tak sedar merakamku. "Gambar ni aku bawa ke mana-mana," katanya perlahan. "Sebab bila aku rasa hilang, aku tengok gambar ni dan aku ingat. Aku pernah jumpa kedamaian dalam mata seseorang." Aku tersenyum dalam air mata. Dan sekarang, dia tunduk sedikit. Suaranya berkepar lembut. "Sekarang aku nak tengok mata tu tanpa jarak." Hari-hari berikutnya terasa seperti babak baru. Kami tak cuba menyambung semula seperti dulu. Kami cuma mula dari tempat kami berhenti. Dua jiwa yang sama, tapi lebih matang. Liam masih bawa kameranya ke mana-mana. Tapi kali ini dia kerak ambil gambar kecil. Geras kopi separuh kosong. Daun gugur di tepi kaki 5. Dan kadang-kadang, tangan aku yang sedang menulis sesuatu di jurnal. "Kenapa semua benda kecil kau rakan?" Aku tanya. Dia senyum. "Sebab bahagia sebenarnya selalu tinggal dalam benda-benda kecil. Orang cuma lupa tengok." Satu malam, kami duduk di pantai Santa Monica. Angin rawut meniup rambutku. Dan cahaya lampu dari dermaga berkilau seperti bintang jatuh. Liam pegang tanganku perlahan. "Royalty," katanya. "Kau tahu apa beza cinta pertama dengan cinta yang matang?" Aku pandang dia, menunggu. Cinta pertama buat kita kejar seseorang. Cinta yang matang buat kita tenang walau dunia berubah. Aku terdiam lama. Kata-katanya mencentuh sesuatu yang dalam-dalam diriku. Kerana untuk pertama kali, aku tahu, cinta ini bukan tentang kekal selamanya, tapi tentang hadir dengan sepenuh hati. Beberapa minggu kemudian, Liam mula dapat lebih banyak tawaran kerja fotografi di sekitar kota. Dan aku, dengan dorongan Maria, mula menulis semula. Kali ini bukan dalam jurnal, tapi dalam bentuk cerita, kisah tentang wanita yang belajar mencintai diri sendiri di kota yang asing. Setiap malam aku menulis, dan Liam duduk di sisi. Kadang diam,
kadang memberi idea kecil. Kau tahu, katanya satu malam, aku rasa ramai orang perlukan cerita macam ni. Bukan kisah cinta yang sempurna, tapi kisah yang ajar kita bagaimana nak mencintai dengan tenang. Aku tersenyum. Mungkin sebab itu kau datang balik. Dia ketawa kecil. Mungkin sebab itu aku tak pernah benar-benar pergi. Masa berlalu. Kehidupan kami sederhana tapi penuh warna. Ada hari kami ketawa sampai tak boleh berhenti. Ada hari kami berdiam dalam letih. Tapi dalam semua itu, tak pernah ada rasa ingin lari. Kerana cinta ini bukan lagi tentang memiliki, tapi tentang menemani. Dalam diam, dalam tenang, dalam keikhlasan yang perlahan-lahan tumbuh setiap hari. Dan pada satu pagi yang indah, ketika matahari menyinari kafe dengan lembut, aku sedar sesuatu. Dulu aku datang ke kota ini untuk mencari diri sendiri, aku menulis dalam jurnal. Tapi sekarang aku sedar aku menemui cinta. Bukan kerana aku hilang, tapi kerana aku akhirnya tahu siapa aku. Hari itu angin berhembus lembut dari laut, membawa aroma kopi dan debu kenangan. Aku pandang Liam yang sedang mengambil gambar pelanggan di luar. Dan dalam hati aku tahu, angin itu bukan sekadar datang. Ia membawa pulang seseorang yang pernah aku lepaskan. Dan kini, kembali bukan untuk mengisi kekosongan, tapi untuk melengkapkan kedamaian yang sudah lama aku bina sendiri. Ada satu masa dalam hidup bila segalanya nampak cukup. Hati tenang, hari-hari terasa ringan. Dan setiap pagi seperti permulaan baru yang lembut. Skim hidupku bersama Liam. Dia kembali ke Los Angeles. Tapi kali ini, bukan sekadar untuk tinggal. Dia kembali untuk berakar. Namun, seperti semua hal yang indah, kedamaian juga datang dengan ujian yang halus. Musim panas tiba lebih awal tahun itu. Kafe penuh dengan pelanggan setiap hari. Dan Liam mula sibuk dengan projek barunya. Pameran fotografi bertemakan manusia ruang sunyi. Kadang-kadang dia pergi seharian, memotret di kawasan luar bandar. Dia selalu balik lewat, berjalan dan debu masih menempel di bajunya. Mata penat tapi masih penuh semangat. Aku gembira melihatnya bahagia. Tapi dalam diam, ada rasa asing yang aku tak tahu dari mana datangnya. Mungkin sebab aku mula terbiasa dengan sunyi. Mungkin sebab aku takut bila terlalu bahagia. Kerana aku tahu, kebahagiaan yang aku miliki sekarang datang selepas kehilangan yang panjang. Suatu malam, selepas dia pulang dari perjalanan, aku menunggu di kafe yang sudah lama tutup. Dia masuk, meletakkan kameranya di atas meja. Penat? Aku tanya lembut. Dia mengangguk sambil menarik nafas panjang. Tapi berbalik. Aku rasa projek ni akan jadi besar. Aku senyum. Tapi ada sesuatu yang menyesak dalam dada. Riam. Dia menoleh. Ya. Aku menelan Leo. Cuba mencari kata yang tepat. Kadang-kadang aku rasa kau makin jago. Bukan sebab kau pergi, tapi sebab aku dah lupa cara nak mendekat. Dia terdiam. Mata kami bertemu. Dan di antara pandangan itu, ada kejujuran yang menakutkan tapi perlu. Dia mendekat, menggenggam tanganku. Royalty, aku tak pernah jauh. Tapi cinta yang aku nak bina dengan kau bukan cinta yang menuntut. Aku nak kau tetap jadi diri kau walaupun aku tak ada di sisi. Aku tunduk, menahan air mata. Aku cuma takut, Liam. Dulu aku kehilangan diri sebab terlalu ikut orang lain. Sekarang aku takut kehilangan kau sebab terlalu pertahankan diri sendiri. Dia tersenyum perlahan, mengusap rambutku. Cinta sebenar bukan tentang memilih antara diri sendiri dan orang lain. Ia tentang belajar berjalan bersama, kadang seiring, kadang berjarak, tapi masih menghala ke arah yang sama. Beberapa minggu kemudian, aku mula sibuk dengan penulisan. Tulisan-tulisanku mula mendapat perhatian pembaca online. Maria mendorongku untuk menerbitkan buku kisah hidupku yang aku olah menjadi cerita fiksi. Aku teragak-agak, tapi Liam selalu sokong. Kau patut tulis, Royalty. Dunia perlukan suara yang jujur. Setiap kali dia kata begitu, aku teringat masa-masa aku dulu takut bersuara. Takut salah, takut ditolak. Kini, ada seseorang yang buat aku percaya bahawa menulis tentang luka bukan tanda lemah, tapi tanda berani. Namun, seperti biasa, masa tak berhenti memberi pilihan. Beberapa bulan selepas itu,
Liam menerima tawaran untuk berpindah ke luar negara. Projek fotografi selama setahun di Itali. Peluang besar, tapi jauh. Dia datang padaku malam itu dengan wajah berat. Royalty, aku nak tanya sesuatu. Kalau aku pergi, kemana? Aku pandang dia lama. Dulu, aku mungkin akan menangis, menahan, menuduh. Tapi kini, aku tahu. Cinta yang matang bukan tentang memegang erat, tapi tentang berani melepaskan dengan doa. Aku tak marah, aku azunya berkata. Tapi aku nak satu janji. Dia mengerutkan dahi. Apa dia? Kalau kau pergi, jangan hilang dalam dunia kau. Dan kalau aku terus menulis, jangan lupa dunia kita. Dia ketawa kecil, tapi matanya berkaca. Aku janji. Hari dia berangkat, aku menghantarnya ke lapangan terbang. Kami berjalan perlahan di balai berlepas. Dia memegang tanganku buat kali teraze. Mencium dahiku perlahan. Aku pergi bukan untuk lari, Royalty. Aku pergi sebab aku nak jadi versi terbaik dari diri aku. Supaya bila aku balik, aku boleh cintai kau dengan cara yang lebih tenang. Air mata mengalir tanpa suara. Aku senyum, walau dada terasa kosong. Dan aku akan terus menulis. Supaya bila kau baca nanti, kau tahu aku masih di sini. Dia berpaling, merangkah pergi. Dan aku berdiri lama di situ. Melihat bayangnya hilang di cerah manusia yang lalu lalang. Beberapa minggu berlalu. Aku teruskan hidup seperti biasa. Kafe, tulisan, Maria, dan Los Angeles. Semuanya tetap sama, tapi aku rasa lain. Bukan sunyi, bukan kehilangan, tapi penuh dengan rasa syukur yang tenang. Mungkin cinta sejati bukan yang selalu dekat, aku tulis malam itu. Tapi yang tetap hidup walau waktu dan jarak mencuba memisahkannya. Aku tutup jurnal, menatap langit malang yang luas. Bintang-bintang bersinar seperti mata yang jago tapi masih melihat. Dan aku tahu, di bawah langit yang sama, ada seseorang di seberang sana yang sedang melihat bintang yang sama juga. Musim ruro datang lagi. Tahun ini, Los Angeles terasa lebih sunyi. Tapi bukan sunyi yang menyakitkan. Lebih seperti ruang luas yang membolehkan aku mendengar degupan jantung sendiri. Liam sudah 2 bulan di Itali. Kadang dia menghantar gambar kota yang indah. Lorong sempit berbatu, pasar bunga, anak kecil yang bermain di tepi sungai. Setiap gambar disertakan mesej ringkas. Tempat ni indah, tapi aku masih rindu aroma kopi kau. Aku senyum setiap kali baca mesejnya. Rindu itu ada, tapi kini ia tak lagi menyesakan. Rindu itu menjadi bukti bahawa cinta kami masih hidup, walau tanpa keperluan untuk sentiasa berdekatan. Hidupku kini terisi dengan perkara yang perlahan-lahan menjadi penting. Tulisan-tulisanku makin mendapat perhatian. Maria bantu aku hantarkan manuskrip ke penerbit. Dan beberapa bulan kemudian, aku menerima panggilan yang mengubah segalanya. Chat Royalty, suara di hujung talian lembut tapi bersemangat. Kami mahu terbitkan buku awak. Cerita awak terlalu jujur untuk disimpan sendiri. Aku hampir tak percaya. Buku yang aku tulis dari luka dan pengampunan kini bakal dibaca oleh orang lain. Dan dalam hati, aku tahu ini bukan tentang kejayaan, tapi tentang keberanian untuk menukar kesakitan menjadi kekuatan. Malam itu aku duduk di balkoni kecil rumah sewaku. Menatap langit yang gerak tapi dipenuhi bintang. Aku menulis mesej untuk Liam. Buku pertama aku akan diterbitkan. Beberapa menit kemudian, mesej balas masuk. Aku tahu kau akan sampai ke sini. Aku selalu percaya luka yang jujur tak pernah gagal mencentuh dunia. Air mata jatuh perlahan, bukan kerana sedih. Tapi kerana bangga bukan pada kejayaan. Tapi pada perjalanan yang membawaku ke titik ini. Bulan berganti bulan. Liam semakin sibuk di luar negara. Dan aku tenggeram dalam dunia penulisan. Kami berhubung bila sempat, kadang panggilan video, kadang hanya surat elektronik pendek. Namun, sesuatu yang pelik berlaku. Aku tak lagi menunggu mesejnya dengan cemas seperti dulu. Aku tak lagi kira hari atau jam. Sebaliknya, aku belajar untuk hidup dalam sekarang. Kerana aku tahu, cinta yang benar tak memerlukan bukti setiap hari. Suatu malam, Maria duduk di hadapanku selepas tutup kafe. Dia pandang aku lama sebelum berkata, Royalty, kenampak tenang sekarang. Dulu kau menulis sebab rindu.
Sekarang kau menulis sebab kau dah berdamai. Aku senyum. Mungkin sebab aku dah berhenti kejar apa yang dah aku miliki. Dia ketawa kecil. Dan kau tahu apa yang paling sukar tentang cinta? Aku angkat kening. Apa? Menjaga rasa percaya bila jarak datang. Aku terdiam. Tapi kali ini aku tak takut. Kerana aku tahu aku dan Liam bukan lagi dua orang yang cuba saling miliki. Tapi dua jiwa yang belajar saling menghormati ruang yang dibina masing-masing. Beberapa minggu kemudian, buku pertamaku diterbitkan. Majlis pelancarannya kecil tapi penuh makna. Ramai pelanggan kafe datang memberi sokongan. Maria berdiri di sisiku dengan senyuman bangga. Dan di meja utama, antara bunga segar dan buku yang tersusun, aku letakkan satu kerusi kosong. Dengan sekeping gambar Liam di atasnya. Seseorang bertanya, untuk siapa kerusi itu? Aku senyum. Untuk seseorang yang mengajar aku berti mencintai dari jauh. Dan tetap dekat di dalam hati. Beberapa hari kemudian, aku terima bungkusan kecil dari Itali. Di dalamnya ada gambar aku sedang menandatangani buku pada majlis itu. Entah bagaimana dia dapat gambar itu, aku tak pasti. Di belakang foto itu tertulis dengan tulisan tangannya. Aku tak perlu ada di sana untuk bangga. Aku tahu kau sedang jadi versi terbaik dari diri kau. Aku genggam gambar itu lama. Angin dari tingkap menyentuh wajahku lembut. Dan aku teringat sesuatu yang pernah dia katakan sebelum pergi. Kadang-kadang, kita perlu berjauhan bukan untuk hilang. Tapi untuk belajar menghargai apa yang tak pernah benar-benar pergi. Dan malam itu, aku tahu. Jarak bukan memisahkan kami. Ia cuma mencembuhkan. Sedikit demi sedikit. Dengan cara yang lembut dan tak terlihat. Minggu terakhir musim sejuk, aku menerima satu lagi mesej darinya. Ringkas, tapi cukup untuk membuatkan hatiku bergetar. Aku akan pulang. Tak lama lagi. Aku menatap skrin lama-lama. Senyum perlahan sambil berbisik pada diri sendiri. Mungkin kali ini, cinta tak datang untuk diuji lagi. Mungkin kali ini, ia datang untuk tinggal. Musim bunga tiba lebih awal tahun itu. Langit Los Angeles berwarna biru lembut. Dan udara membawa aroma bunga orkid yang tumbuh di sepanjang jalan kecil menuju kafe. Hari itu bermula seperti hari-hari biasa. Bunyi locking pintu Homespun Cafe. Aroma kopi baru dikisar. Dan tawa pelanggan yang memenuhi ruang. Namun di dalam diriku, ada sesuatu yang bergetar perlahan. Rasa tak sabar, cemas, bahagia. Semuanya bercampur menjadi satu. Kerana hari ini, Liam akan pulang. Sudah hampir setahun sejak kali terakhir aku melihatnya secara langsung. Kami sering berhubung. Tapi tetap suara di telefon tak pernah sama dengan melihat wajah seseorang yang kau rindukan setiap hari. Maria tahu sesuatu. Dia senyum-senyum dari tadi sambil menyiapkan kek di dapur. Jangan pura-pura tenang. Royalty, kataca sambil ketawa kecil. Dari tadi aku tengok jam setiap 5 menit. Aku ketawa malu. Bukan aku tak sabar. Aku cuma takut. Takut apa? Aku berhenti seketika, mencari jawaban. Takut kalau kami dah berubah. Maria meletakkan kek di atas meja, lalu menatapku lembut. Sayang, kalau cinta itu benar, ia tak hilang bila kita berubah. Ia berubah bersama kita. Kata-katanya terasa seperti selimut yang hangat di dada. Tengah hari itu, aku sedang mengelap meja bila pintu kafe terbuka perlahan. Bunyi loceng di atas pintu berbunyi seperti melodi yang aku hafal luar kepala. Aku berpaling. Dan di sana, berdiri seseorang dengan beg sandang lusuh dan kamera tergantung di leher. Wajah yang aku rindukan dalam setiap tulisan dan doa. Riang. Dia tersenyum, matanya berkilau seperti dulu. Aku balik, kataca perlahan. Aku tak sempat jawab. Langkahku sudah laju menghampirinya. Dan dalam sekelip mata, aku sudah dalam pelukannya. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan saat itu. Cuma dua hati yang akhirnya kembali bertemu di tempat yang mereka pernah lepaskan satu sama lain, bukan untuk menuntut, tapi untuk menyambung apa yang tak pernah benar-benar putus. Kami duduk di meja kegemaran kami. Tempat yang dulu menjadi saksi awal segala. Dia meletakkan kameranya di atas meja, memandang sekeliling. Kau ubah sesuatu di sini, katanya sambil tersenyum. Aku angguk. Aku cat semula dinding belakang. Dan tengok tu.
Aku tunjuk satu bingkai kecil di dinding. Gambar potret hitam putih yang pernah dia ambil. The moment she chose herself. Dia mendekat, mencentuh bingkai itu perlahan. Masih gambar ni? Aku senyum. Masih. Sebab setiap kali aku pandang, aku ingat kenapa aku mulakan semua ni. Dia berpaling padaku. Dan sekarang, aku tenung matanya. Senyum dengan cara yang hanya aku boleh beri padanya. Sekarang aku tak cuma pilih diri aku. Aku juga pilih siapa yang aku nak temankan aku. Dia ketawa kecil. Dan aku mengangguk perlahan. Seraduka. Hari-hari selepas itu terasa seperti hadiah yang lama tertunda. Kami berjalan di tepi pantai setiap petang. Berbual tentang hal-hal kecil. Tentang perjalanan Liam. Tentang buku keduaku yang dalam proses penerbitan. Dan tentang betapa peliknya rasa bahagia bila kita tak lagi takut kehilangannya. Satu malam, kami duduk di atas bumbung bangunan rumah sewaku. Bintang bertaburan di langit. Dan angin malam meniup lembut rambutku ke wajah. Liam menatapku lama. Kemudian berkata perlahan, "Royalty, tahu tak kenapa aku jatuh cinta pada kau dulu?" Aku ketawa kecil. Sebab aku pandai buat kopi. Dia menggiring. Senyum. Sebab kau berani untuk tak kejar sesiapa. Kau cuma belajar untuk hadir sepenuhnya. Aku terdiam. Kata-katanya seperti cermin yang memanturkan siapa aku sekarang. Aku bukan lagi gadis yang lari dari masa lalu. Aku wanita yang berdamai dengan dirinya sendiri. Dan kerana itu aku mampu mencintai dengan tenang. Beberapa bulan berlalu. Kehidupan kami tidak sempurna. Ada hari kami bertengkar. Ada hari kami terlalu penat untuk bercakap. Tapi kami selalu kembali kepada satu hal. Kami tak lagi mahu saling menang. Kami cuma mahu saling faham. Dan di sanalah, aku sedar bahawa cinta sejati bukan kisah tentang dua orang yang tidak pernah berubah. Tapi tentang dua jiwa yang terus memilih satu sama lain. Wara dunia dan masa terus bergerak. Satu pagi yang tenang, Liam datang ke kafe lebih awal dari biasa. Dia membawa satu bingkai foto besar. Bila aku lihat, dadaku berkepar perlahan. Gambar itu aku dan dia. Berdiri di hadapan kafe. Senyum di bawah papan tanda Homespun Cafe. Di bawah gambar itu, dia menulis sesuatu. Two source. One story. Not perfect, but true. Aku menatapnya lama, air mata bergenang di mata. Dia ketawa kecil. Aku fikir, mungkin dah masa letakkan kisah kita di sini. Supaya semua orang tahu. Tempat ni bukan sekadar kafe, tapi rumah bagi cinta yang tak pernah lari. Aku memeluknya perlahan. Dan untuk pertama kali sejak lama, aku tahu. Aku tak lagi menunggu kebahagiaan datang. Aku sudah hidup di dalamnya. Cinta tak selalu kembali dalam bentuk yang sama, aku tulis dalam jurnal malam itu. Kadang ia pergi untuk mencari jalan pulang. Dan bila ia pulang, ia bukan lagi sekadar perasaan. Ia jadi tempat kita berpijak. Aku tutup jurnal, meniup lilin kecil di meja. Dan dalam kegerapan yang lembut itu, aku tahu, cinta kami tidak lagi perlu dikejar. Kerana akhirnya, ia sudah tulang. Sudah hampir setahun sejak Liam kembali ke Los Angeles. Dan kini, hidup kami berjalan seperti sungai yang tenang. Mengalir perlahan, tak menentu, tapi selalu tahu ke mana arah tuju. Kafe Homespun menjadi saksi perjalanan kami. Dindingnya kini dipenuhi gambar. Pelanggan tersenyum, anak-anak yang ketawa. Dan satu sudut khas yang kami panggil sudut cahaya. Di situ tergantung foto-foto hasil kerja Liam. Dan di rak bawahnya, tersusun buku-buku tulisan aku. Kadang-kadang pelanggan baru bertanya, "Siapa yang ambil gambar ni?" Dan Maria akan jawab sambil tersenyum. Itu hasil dua hati yang belajar menjemur bersama. Suatu pagi, sebelum matahari naik tinggi, Liam menjemput aku berjalan di taman botani kecil berhampiran rumah. Langit masih lembut dengan warna jingga. Dan bunyi burung seperti muzik yang menyambut hari baru. Kami berjalan perlahan. Tangan kami bersatu. Tak banyak kata yang diucap. Kerana keheningan pagi sudah cukup untuk berbicara. Selepas beberapa minit, Liam berhenti di bawah sebatang pokok besar. Dia keluarkan sesuatu dari dalam bednya. Sebuah buku nota kulit coklat yang kelihatan lusuh. "Ini apa?" Aku tanya sambil tersenyum. Dia serahkan buku itu padaku.
Jurnal perjalanan aku. Dari hari pertama aku ke Itali. Aku membuka perlahan. Dan di setiap halaman, ada gambar kecil, nota, dan coretan ringkas tentang kehidupannya di sana. Tapi di bahagian akhir buku itu, ada satu ayat yang membuatkan hatiku berhenti berdetak seketika. No matter where I go, at risk I shouldn't under remedies miot hair. Tak kira di mana aku berada, setiap langit yang aku pandang mengingatkan aku padanya. Aku menatap Liam lama. Dan dalam diam, air mata menitis tanpa aku sadar. Dia mengusap pipiku perlahan. Setiap kali aku pandang langit, aku tahu kita masih di bawah langit yang sama. Dan itu cukup untuk aku rasa dekat dengan Ka, walau sejauh manapun aku pergi. Aku mengangguk perlahan, suaraku bergetar. Dan sekarang, dia tersenyum. Sekarang aku tak perlu tengok langit untuk rasa dekat. Sebab Ka di depan mata aku. Hari-hari berikutnya berjalan dengan penuh kedamaian. Kami berdua mula bekerja pada projek baru. Gabungan buku dan gambar. Kisah manusia yang ditemui Liam di seluruh dunia. Digabungkan dengan tulisan aku tentang ketabahan, kehilangan dan cinta. Kami namakan projek itu Langit yang Sama. Setiap hari selepas kafe tutup, kami duduk di meja belakang. Liam menyusun foto, aku menulis caption pendek. Dan tanpa dirancang, setiap gambar dan ayat mula saling melengkapi. Seperti kami berdua. Namun, di sebalik ketenangan itu, aku kadang-kadang diserang perasaan pelik. Seolah-olah kebahagiaan ini terlalu sempurna untuk kekal. Suatu malam, ketika aku termenung di balkoni, Liam menghampiri. Dia duduk di seberang, menatap bintang yang berkelip jago di langit. Aku tahu apa yang kau fikir, katanya perlahan. Aku berpaling. Apa? Ketakut semua ni hilang. Aku diam, tak mampu menafikan. Dia tersenyum kecil. Royalty. Hidup kita bukan tentang memastikan sesuatu kekal. Ia tentang menghargai apa yang masih ada hari ini. Aku memandangnya lama. Kata-katanya sederhana, tapi terasa seperti akar yang meneguhkan jiwaku. Beberapa bulan kemudian, buku Langit yang Sama diterbitkan. Majlis pelancarannya diadakan di taman terbuka. Di bawah langit senja yang berwarna keemasan. Ramai orang datang peranggan kafe, pembaca, rakan-rakan lama. Dan di tengah majlis itu, Liam berdiri di atas pentas kecil, memegang mikrofon. Dia menatap aku di antara kerumunan. Dan berkata, buku ini bukan tentang cinta yang sempurna. Ia tentang dua jiwa yang berani mencintai walau mereka tahu dunia tak selalu mudah. Ia tentang menemukan rumah, bukan dalam tempat, tapi dalam hati seseorang. Tepukan bergema di sekeliling. Dan aku cuma tersenyum sambil mengesat air mata. Kerana setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti doa yang aku sendiri pernah tulis dalam diam. Malam itu, selepas semua orang pulang, kami duduk di atas rumput, hanya ditemani bintang dan angin malam. Aku tak tahu apa yang akan jadi selepas ni. Aku berkata perlahan. Buku dah keluar, kafe makin sibuk, hidup kita berubah cepat. Liam memandang ke langit. Kemudian menulis padaku dengan senyuman yang tenang. Tak kisahlah kemanapun masa bawa kita nanti. Selagi kita pandang langit yang sama. Aku tahu kita tetap berpaut pada hal yang sama, kejujuran dan kasih. Aku menggenggam tangannya. Dan dalam diam aku sedar. Aku tak perlukan janji kekal selamanya. Cukup tahu bahawa hari ini, kami di bawah langit yang sama. Dan itu sudah lebih daripada cukup. Ketenangan bukan tempat, tapi seseorang yang buat kau lupa dunia sebentar. Kerana dalam dirinya, kau rasa pulang. Aku menulis itu dalam jurnal malam itu. Sebelum memandang keluar tingkap, ke arah langit malam yang tenang. Dan berbisik perlahan. Selamat malam, dunia. Aku sudah cukup bahagia. Musim panas datang lagi ke Los Angeles. Langit terbentang biru tanpa awan. Dan kafe Holmes pun penuh dengan tawa peranggan yang menikmati kopi sejuk di bawah cahaya matahari. Hidup terasa stabil. Buku Langit yang Sama mendapat sambutan baik. Gambar-gambar Liam dipamerkan di galeri sekitar kota. Dan kami berdua kini dikenali sebagai duo seni yang membawa kisah manusia dengan cara yang lembut dan jujur. Namun, di sebalik semua itu, aku tahu sesuatu sedang berubah. Bukan antara kami, tapi dalam kami.
Liam mula menerima tawaran projek besar dari luar negara. Pameran fotografi di Jepun dan Perancis. Juga kolaborasi dengan majalah antarabangsa. Ia peluang yang luar biasa. Sesuatu yang selama ini dia impikan sejak mula memegang kamera. Satu malam, selepas dia pulang dari mesyuarat dengan kurator, dia duduk di tepi katil sambil memegang kertas tawaran itu. Aku patut gembira, katanya perlahan. Tapi entah kenapa, aku rasa berat. Aku menghampiri, duduk di sebelahnya. Berat sebab apa? Dia menghela nafas panjang. Sebab aku tahu, kalau aku terima ini, aku akan kena berpindah lagi. Mungkin lama. Dan aku takut. Aku menatapnya lembut. Takut apa, Liam? Dia berpaling ke arahku. Takut bila aku balik nanti, kedah tak tunggu. Kata-katanya menikam lembut. Bukan kerana aku terasa, tapi kerana aku tahu itu ketakutan yang pernah aku rasa juga. Aku genggam tangannya. Lian, aku tak pernah tunggu sesiapa. Tapi aku selalu percaya pada cinta yang tak perlu dijaga dengan paksaan. Kalau kau pergi kerana mimpi, aku akan tetap di sini bukan sebagai penunggu, tapi sebagai seseorang yang bangga. Dia memandangku lama, dan di matanya aku lihat antara dilema dan kelegaan. Hari-hari berikutnya dipenuhi diam yang bermakna. Kami tetap bekerja bersama, ketawa bersama. Tapi ada ruang kecil di antara kami yang tak pernah kami sentuh. Ruang yang dipenuhi persoalan yang belum dijawab. Satu petang, Maria datang ke kafe dengan sejuman nakal. Dengar cerita, anak lelaki kita nak terbang lagi, katanya berseluruh. Aku ketawa kecil. Dia masih fikir. Maria menatapku lama. Sayang, kalau cinta ketulus, jangan jadikan ia rantai. Aku termenung. Dia sambung. Lelaki macam Liam dicipta untuk melihat dunia. Dan wanita macam kau dicipta untuk jadi dunia itu. Kata-kata itu menampar lembut. Dan untuk pertama kali, aku benar-benar faham bahawa mencintai seseorang bukan bermakna kita harus berdiri di tempat yang sama, tapi memastikan langkah mereka selalu kembali ke arah kita. Malam itu, Liam duduk di balkoni, menatap langit malam. Aku menghampiri sambil membawa 2 cawan teh. Dia tersenyum kecil, menerima satu. Kalau aku pergi, kemana? Dia bertanya tanpa menoleh. Aku ketawa kecil. Soalan tu dah basi. Dia berpaling, tersenyum. Tapi aku nak dengar dari kau sekali lagi. Aku menarik nafas panjang. Kalau kau pergi, aku akan rindu. Tapi aku juga akan bangga. Sebab cinta yang aku rasa untuk kau tak dibina atas kehadiran, tapi atas keikhlasan. Dia menatapku lama. Dan untuk seketika, tiada siapa di dunia selain kami berdua. Dia memegang wajahku. Dan dengan suara yang hampir berbisik, dia berkata, kalau aku pergi kali ini, aku pergi bukan untuk tinggalkan. Aku pergi untuk jadi seseorang yang layak kembali kepada kau. Air mata jatuh. Tapi kali ini bukan kerana kehilangan. Ia air mata yang datang dari pengertian. Beberapa minggu kemudian, Liam berangkat ke Jepun. Kali ini, aku tidak menghantarnya ke lapangan terbang. Kami berjanji tiada perpisahan yang dramatik. Hanya pesanan kecil di pintu kafe. Pergilah lihat dunia. Aku akan tunggu di bawah langit yang sama. Bulan berganti bulan. Aku tenggeram dalam penulisan buku keduaku. Tentang bagaimana cinta boleh wujud dalam ruang yang luas. Buku itu bukan kisah duka, tapi kisah penerimaan bahawa cinta sejati bukan siapa yang tinggal, tetapi siapa yang selalu kembali. Setiap kali aku rindu, aku pandang langit. Dan teringat kata-kata Liam. Tak kira di mana kita berdiri, langit yang kita pandang tetap sama. Dan perlahan-lahan, aku mula sedar. Takdir memang menulis garis hidup kita. Tapi pilihan kitalah yang memberi makna pada setiap langkah di dalamnya. Beberapa bulan kemudian, aku menerima panggilan video. Liam di skrin, senyum lebar, rambutnya kini sedikit panjang. Projek Jepun dah habis, katanya. Dan aku dapat tawaran baru di sini, di Los Angeles. Aku menutup mulut, mata berkaca. Jadi kebalik. Dia ketawa. Aku dah janji, kan? Aku akan sentiasa balik. Malam itu, aku berdiri di luar kafe sambil menatap langit. Angin berhembus lembut,
membawa rasa tenang yang sukar dijelaskan. Kadang-kadang aku tulis dalam jurnal. Takdir cuma pintu. Tapi pilihan kitalah yang menentukan siapa yang menunggu di seberangnya. Aku menutup buku itu perlahan. Dan di dalam hati, aku tahu. Apapun yang berlaku selepas ini, kami akan tetap berjalan di bawah langit yang sama. Dengan cinta yang tidak lagi bergantung pada jarak. Tetapi pada jiwa yang telah sama-sama belajar untuk bebas dan setia. Hidup selalunya indah sebelum sesuatu menggoncang keseimbangannya. Dan kadang-kadang, kita tidak sadar betapa tenangnya hari-hari kita. Sehingga satu hari dunia tiba-tiba berhenti. Beberapa bulan selepas Liam kembali ke Los Angeles. Semuanya berjalan seperti mimpi yang sempurna. Kami sibuk dengan buku kedua, proyek fotografi baru, dan rancangan untuk mengembangkan kafe menjadi ruang seni komuniti kecil. Segalanya terasa tepat. Kami bahagia. Kami akhirnya sampai ke titik di mana cinta bukan lagi persoalan. Tetapi kepastian. Namun, kepastian itu diuji pada suatu pagi yang sejuk di penghujung musim luruh. Hari itu bermula seperti biasa. Langit sedikit mendung. Dan angin membawa bau tanah basah selepas hujan malam tadi. Aku berada di kafe, menyusun stok biji kopi baru. Bila teleponku berdering. Nama di skrin, Maria. Royalty. Kedekat mana sekarang? Suara Maria kedengaran cemas. Tidak seperti biasa. Dekat kafe. Kenapa? Ada jeda panjang sebelum dia bersuara lagi. Liam, dia terlibat dalam kemalangan kecil masa on the way ke studio. Sekarang dia di hospital. Segalanya di sekelilingku tiba-tiba hilang warna. Aku rasa dada ketat, lutut longgar. Dan dunia terasa berpusing tanpa arah. Aku hanya sempat jawab. Aku datang sekarang. Perjalanan ke hospital terasa seperti mimpi yang kabur. Aku tak ingat lampu isyarat, tak ingat jalan. Cuma degupan jantung yang kuat dalam dada. Bila aku tiba, Maria sudah menunggu di luar bilik kecemasan. Dia terus memelukku. Dia stabil, sayang. Cuma cedera di kepala. Doktor tengah pantah. Aku hampir rebah, lega bercampur takut. Beberapa menit kemudian, doktor keluar, menjelaskan keadaannya. Tiada kecederaan parah. Tapi dia masih tidak sadarkan diri kerana hentakan kuat di kepala. Bila aku merangkah masuk ke bilik, aku lihat Liam terbaring dengan wajah pucat. Tiup oksigen di hidungnya, tangan berbalut. Aku duduk di kerusi sebelah katil. Menggengkau tangannya perlahan. Liam. Suaraku hampir tak keluar. Air mata jatuh tanpa izin. Aku tak tahu nak cakap apa. Tapi kalau kau dengar. Aku nak kau tahu aku tak kuat tanpa kau. Aku letakkan dahiku di tangannya. Dan dalam kesucian bilik itu, aku belajar makna sebenar doa. Bukan meminta keajaiban, tapi memohon kekuatan untuk menunggu. 3 hari berlalu. Setiap pagi aku datang ke hospital. Membaca jurnal kecilku di sisinya. Menceritakan kisah yang belum sempat kami tulis bersama. Dan pada hari keempat, ketika matahari menembusi rang setipis bilik itu, aku mendengar suara perlahan. Royalty. Aku mendongak dan di sana, Liam membuka mata perlahan-lahan. Air mataku jatuh serta-merta. Aku menekuk mulut, separuh menangis, separuh ketawa. Ya Tuhan, kebuat aku takut separuh mati. Dia tersenyum lemah. Kalau itu caranya untuk buat keingat aku setiap hari. Aku rasa berbalau juga. Aku ketawa di antara tangisan. Jangan main-main, Liam. Aku hampir gila. Dia genggam tanganku dengan sisa tenaga yang ada. Maaf, sayang. Aku janji, kali ini aku takkan pergi jauh lagi. Beberapa hari kemudian, Liam dibenarkan keluar hospital. Dia perlu rehat panjang. Dan aku pastikan dia tak buat apa-apa selain tidur dan makan. Maria sering datang membawa makanan dan jenaka. Menceriakan suasana. Namun, malam-malam tetap sunyi. Kadang aku terjaga, memerhati Liam yang tidur di sofa. Dan terfikir betapa cepat hidup boleh berubah. Dulu kami bercakap tentang masa depan. Tentang impian. Dan kini aku hanya bersyukur kerana masih dapat melihat dia bernafas. Suatu malam, Liam terjaga dan memandang ke arahku. Kenapa tak tidur? Aku senyum perlahan. Tak boleh. Aku takut kalau aku tidur, aku hilang kau lagi. Dia menarik tanganku, meletakkannya di dada. Dengar ni, katanya.
Jantung aku masih berdegup. Untuk Ka. Aku menangis, tapi kali ini dengan sejuman. Dan malam itu, aku tidur di sisinya. Buat pertama kali dalam masa yang lama. Tanpa takut, tanpa ragu. Beberapa minggu kemudian, Liam pulih sepenuhnya. Namun kemalangan itu meninggalkan kesan yang tak kelihatan. Bukan di tubuhnya, tapi dalam diri kami berdua. Kami mula menghargai hal-hal kecil yang dulu kami abaikan. Sarapan bersama. Berjalan kaki tanpa arah. Diam berdua sambil menatap langit malam. Dunia boleh berhenti bila-bila, aku menulis dalam jurnal. Tapi cinta sebenar tak pernah berhenti. Ia hanya berubah menjadi doa yang tak pernah putus. Pada malam terakhir bulan itu, kami duduk di balkoni rumah. Menghirup kopi panas sambil mendengar bunyi hujan di luar. Liam menatapku lama. Kemudian berkata perlahan, "Kalau satu hari nanti dunia berhenti lagi, aku nak kita janji satu perkara." Aku menoleh. Apa dia? Jangan lupa untuk hidup. Jangan biar takut menahan kita daripada menikmati setiap saat. Aku mengangguk, menatap wajahnya dalam cahaya lampu yang lembut. Janji. Dan malam itu, di bawah hujan yang perlahan, aku tahu kami tak lagi hidup dengan ketakutan akan kehilangan. Tapi dengan kesyukuran kerana masih diberi peluang untuk mencintai. Walaupun dunia pernah berhenti seketika. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari itu. Musim sejuk datang perlahan ke Los Angeles. Membawa udara dingin yang lembut. Dan aroma kopi panas yang memenuhi ruang Homespun Cafe. Hidup kami kembali stabil. Tapi sesuatu dalam diri kami sudah berubah. Lebih tenang, lebih matang. Dan lebih tahu apa makna cukup. Liam kini pulih sepenuhnya. Namun selepas kemalangan itu, dia jarang keluar jago. Dia banyak habiskan masa di kafe. Mengajar fotografi kepada anak muda tempatan. Kadang aku tengok dia dari jauh. Berdiri di depan sekumpulan pelajar sambil mengajar cara melihat dunia bukan dengan mata, tapi dengan hati. Dan setiap kali itu, hatiku bergetar. Kerana aku tahu, dia bukan sekadar mengajar tentang kamera, tapi tentang kehidupan. Suatu hari, Maria datang dengan satu ide gila. Menganjurkan bengkel seni untuk komuniti sekitar. Royalty, Rian, katanya dengan semangat. Tempat nidah jadi simbol harapan. Kenapa kita tak guna Homespun Cafe untuk sebarkan semangat tu? Aku dan Liam berpandangan. Dan tanpa perlu banyak kata, kami tahu. Itu langkah seterusnya. Beberapa minggu kemudian, kami mula menyiapkan ruang kafe. Sudut kanan dijadikan tempat pameran gambar. Sudut kiri pula ruang kecil untuk pembacaan puisi dan perkongsian tulisan. Kami namakan acara itu Cahaya dari Luka. Ia bukan sekadar program seni. Ia ruang untuk orang yang pernah jatuh. Untuk datang dan percaya bahawa keindahan masih boleh lahir dari kesakitan. Hari pembukaan tiba. Kafe penuh dengan wajah-wajah baru. Ada yang muda, ada yang tua. Ada yang datang dengan senyum. Ada juga yang datang dengan mata merah dan hati berat. Liam berdiri di depan, mikrofon di tangan. Dia memulakan dengan kata-kata yang buat semua terdiam. Setiap gambar yang saya ambil adalah doa. Doa untuk mereka yang masih mencari cahaya di dalam diri sendiri. Kemudian tiba giliranku. Aku berdiri di tengah ruang. Membaca sepotong tulisan dari bukuku. Kita semua pernah patah. Tapi kadang, retak itu yang membenarkan cahaya masuk. Dan dalam secap itu, aku melihat sesuatu. Beberapa wajah tersenyum, beberapa mata berkaca. Mungkin mereka faham. Mungkin mereka pernah rasa. Selepas acara tamat, seorang gadis muda datang padaku. Wajah capucat, suaranya perlahan. "Cik Royalty," katanya. "Saya baca buku awat masa saya di hospital. Saya nak ucap terima kasih. Sebab buku tu buat saya rasa hidup semula." Aku terdiam, dada terasa hangat. Aku genggam tangannya perlahan. "Kalau awak masih di sini hari ini, itu tanda awak dah menang." Dia tersenyum sambil mengesat air mata. "Dan saya akan terus berjuang. Macam awak." Malam itu, selepas semua orang pulang, aku dan Liam duduk berdua di ruang kafe yang kini sunyi. Lampu digelapkan. Tinggal hanya lilin kecil di atas meja yang berkelip lembut. Dia pandang aku, senyum. "Tahu tak, Royalty," katanya. "Aku rasa semua yang kita lalui dulu. Semua luka, kehilangan,
rindu. Semuaca bawa kita ke sini. Aku mengangguk. Dulu aku benci bahagian hidup yang menyakitkan. Tapi sekarang aku sedar tanpa luka tu, aku takkan pernah faham apa itu kasih yang sebenar. Dia genggam tanganku. Mencentuh lembut parut kecil di pergelangan tanganku yang aku pernah cuba sembunyikan dulu. Luka bukan tanda lemah, katanya perlahan. Ia tanda kau masih berani. Beberapa bulan berlalu. Program komuniti kami berkembang. Kafe kami bukan sekadar tempat minum kopi. Ia jadi tempat orang mencari semangat baru. Setiap minggu ada sesi terbuka. Sesi membaca puisi, berkongsi kisah, menulis surat kepada diri sendiri. Dan aku, setiap kali berdiri di hadapan mereka, aku selalu berkata perkara yang sama. Kalau dunia pernah jatuhkan awat, itu bukan tanda tamat. Itu cuma bab baru yang menunggu awat untuk mula semula. Satu malam, selepas acara terakhir bulan itu, aku dan Liam berjalan di tepi pantai Santa Monica. Angin malam meniup rambutku, dan bunyi ombak menjadi musik yang menenangkan. Dia berhenti, memandang ke arah laut. Dulu aku fikir cinta cuma tentang dua orang. Tapi sekarang aku tahu, cinta sebenar ialah bila apa yang kita bina boleh mencentuh hidup orang lain. Aku senyum sambil menggenggam tangannya. Mungkin itu taktik kita, Liam. Bukan sekadar saling menyembuhkan, tapi menyembuhkan dunia kecil di sekeliling kita. Dia ketawa kecil, dan kita mula dengan secawan kopi. Aku ketawa juga. Ya, secawan kopi dan dua hati yang pernah retak. Luka bukan akhir cerita, aku tulis malam itu dalam jurnal. Kadang-kadang, luka hanyalah pintu. Bila kita berani membukanya, di seberangnya ada cahaya. Dan di cahaya itu, kita akhirnya jumpa makna cinta. Aku menutup buku itu perlahan, menatap Liam yang tertidur di sofa dengan kamera di tangan. Dan aku tahu, aku tak lagi takut pada masa lalu. Kerana akhirnya, aku telah menjadikannya sumber cahaya. Sudah 3 tahun berlalu sejak malam pertama cahaya dari luka dianjurkan di Homespun Cafe. Kini, ruang kecil itu bukan lagi sekadar kafe. Ia menjadi tempat orang datang bukan untuk minum kopi semata-mata, tetapi untuk mengingat bahawa hidup masih boleh indah walau pernah hancur. Di dinding kanan tergantung bingkai-bingkai foto hasil tangan Liam. Setiap satunya bercerita tentang manusia dan perjalanan mereka. Di rak kiri pula, buku-buku tulisanku disusun bersama karya penulis muda tempatan. Dan di tengah-tengah ruang itu, ada satu papan tanda kecil bertulis. Tempat ini bukan milik kisah yang sempurna, tapi untuk hati yang masih mahu mencuba. Hari ini kafe sibuk seperti biasa. Maria masih bekerja walaupun katanya mahu bersara sejak tahun lepas. Dia ketawa kecil setiap kali aku tegur. Kalau aku berhenti, siapa nak pastikan latte kotak terlebih manis? Aku hanya gering sambil senyum. Liam pula sedang mengajar 2 pelajar baru di sudut kafe. 2 remaja perempuan yang memegang kamera dengan penuh rasa ingin tahu. Dia begitu sabar, menerangkan tentang cahaya, sudut, dan makna di sebalik setiap gambar. Melihat dia begitu, hatiku tenang. Dulu aku fikir cinta yang sempurna adalah tentang kebersamaan tanpa celah. Tapi kini aku tahu, cinta sebenar adalah bila kau masih boleh berdiri sendiri. Dan masih rasa tenang walau dia tak di sisi. Malam itu, selepas kafe tutup, kami duduk di luar hanya aku, Liam, dan langit yang dipenuhi bintang. Kadang aku lupa, aku berkata perlahan, betapa jauh kita dah datang. Liam tersenyum, mengangguk perlahan. Dulu kita cuma 2 orang yang takut hilang. Sekarang kita 2 orang yang tahu. Kehilangan bukan AC, cuma jalan. Aku menatapnya lama. Cahaya lampu jalan memantul di matanya. Dan aku sedar cinta ini tak lagi perlu diucap. Ia sudah jadi sebahagian daripada udara yang kami hirup setiap hari. Beberapa bulan kemudian, kami ke pantai Santa Monica, tempat pertama kali dia ambil gambarku bertahun-tahun lalu. Angin laut masih sama. Bunyi ombak masih mengingatkan aku kepada ketenangan yang sukar dijelaskan. Kami berjalan tanpa arah. Hingga akhirnya dia berhenti, memandang ke laut. Tahu tak, katanya, aku selalu fikir hidup ni macam laut. Ada masa tenang, ada masa bergelora, tapi tetap indah bila kita pandang dari jauh. Aku senyum kecil. Dan cinta. Dia berpaling, senyum dengan mata yang lembut.
Cinta adalah keberanian untuk tetap berenang walaupun kita tahu ombak boleh tenggelamkan kita bila-bila masa. Aku tergelak kecil sambil menggenggam tangannya. Dan kita masih berenang, kan? Dia mengangguk. Ya, dan kali ini, kita tak lagi takut tenggelam. Setahun selepas itu, Liam menerbitkan buku fotografi barunya. Di halaman pertama, ada dedikasi pendek. Untuk Realty. Yang mengajar aku bahawa cahaya paling indah datang dari hati yang pernah gelap. Aku baca dedikasi itu berulang kali. Air mata mengalir tanpa aku sedar. Bukan kerana sedih, tetapi kerana rasa syukur yang terlalu besar untuk disimpan. Kami tak pernah bernikah secara rasmi. Tak pernah adakan majlis besar atau janji yang berlebihan. Kami cuma memilih untuk hidup bersama. Membina hari-hari dengan ketulusan dan kesederhanaan. Dan dalam setiap hari itu, aku menemui makna cinta sebenar. Bukan pada status, bukan pada janji, tetapi pada kehadiran yang setia, walau dalam diam. Suatu petang, aku duduk di balkoni rumah sambil menulis. Hujan renyai-renyai di luar, dan bunyi rintiknya menjadi musik latar bagi pikiranku yang tenang. Aku menulis ayat terakhir untuk buku baruku. Cinta bukan tentang bagaimana kita berakhir bersama, tapi bagaimana kita belajar menjadi cahaya. Walaupun satu hari nanti, dunia berhenti. Aku meletakkan pen, menutup buku itu perlahan. Dan untuk pertama kali dalam hidupku, aku benar-benar merasa damai. Liam keluar dari dapur sambil membawa 2 cawan kopi. Masih menulis? Dia bertanya sambil tersenyum. Aku mengangguk. Ayat terakhir. Dia duduk di sebelah, menyerahkan secawan padaku. Dan aku pandang dia, senyum perlahan, dan dunia pun tenang. Kami duduk berdua, menatap langit malam yang perlahan-lahan membersihkan sisa hujan. Bintang mula muncul satu persatu. Dan di bawah langit yang sama yang dulu menyatukan kami. Aku tahu kisah kami sudah lengkap. Bukan sempurna, tapi benar. Sesetengah cinta tidak memerlukan pengaziran bahagia. Ia hanya perlu tempat untuk bernafas. Dan hati yang cukup tenang untuk terus mengingati. Dan malam itu, di antara bunyi hujan yang semakin perlahan, aku tahu, cinta kami telah menjadi cahaya kecil, yang akan terus hidup walau satu hari nanti kami tiada lagi di dunia ini. Kiraan penutup kisah Royalty dan Liam Kiraan. Kisah ini bukan tentang cinta yang sempurna, tetapi tentang 2 jiwa yang belajar mencintai dalam kekurangan. Dan menjadikan luka mereka sebagai cahaya untuk orang lain.